Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Asnan, Al-Fadhil Tuan Imam Besar Masjid Negara dan semua warga kerjanya, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 14 hari bulan 10 2023, bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1445, kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Kitab kita ni nama dia Anak Kunci Syurga. Kita baca yang versi ni, naskah yang disyarah oleh Abu Anas ni. Sama ya, naskah lain pun sama, cuma yang ni ada syarah dia sikit, ada nota kaki. Kita rancang dalam siri ini kita akan masuk solat hari raya, solat hari raya. Selepas itu kalau ada masa lagi kita teruskan dengan solat jenazah. Jemaah yang ada kitab, muka surat 234, bab yang ke-8, solat sunat 2 hari raya. Tajuk dia solat sunat 2 hari raya. Kita nak raya dah kita ni, alhamdulillah. Kalau tak raya, kita pun hidup atas dunia ni ada raya, ada tak raya. Cuma susunan kita ni pelik sikit. Selepas berhari raya, dia mari bak jenazah. Tak ada habis raya lagi, mati dah. Boleh jadi anak dah fikir juga, kata kenapa dia susun macam ni. Ini saya fikir je ni, Tuan Syekh kita tak sempat jumpa. Kata boleh jadi sebab masyarakat kita ni air raya disuka pergi kubur. Entah tak? Air raya pergi ziarah kubur. Jadi macam rasmi kita ni. Jadi kita raya dulu. Risalah tentang hari raya ni sepatut kita ada risalah macam ni. Tapi oleh kerana ada masalah teknikal semalam, jadi saya bagi PDF kepada para jemaah. PDF yang nak belajar solat hari raya tu ada, sudah ada PDF-nya, boleh kongsi-kongsi ke lah. Supaya ilmu yang kita belajar ni, orang panggil ada nota, ada nota tentang perbincangan. Penting nota ni, sebab dia dua sebab. Kalau tidak kita kena tulis, kalau tak nota kita kena tulis. Jadi kalau tak mau tulis, bagi nota siap. Bagi nota pun tak baca juga, itu bukan salah kita, tak, salah jemaah yang memilih jalan tak mau baca. Baiklah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita mula kitab kita yang pertama ni, iaitulah solat sunat 2 hari raya. Solat 2 hari raya. Apa makna hari raya? Ma makna al-Eid? Al-Eid artinya hari yang sentiasa berulang. Tahun ni kita raya, tahun lepas pun kita raya dah kan. Tahun depan kalau panjang umur, raya lagi. Itu dia panggil Eid. Eid maknanya satu perayaan yang tetap, yang telah ditetapkan oleh syarak. Maka dalam Islam ni ada dua saja perayaan. Dalam Islam ada dua saja perayaan yang rasmi, yang dianjurkan oleh syarak, iaitulah perayaan hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Dia panggil dua hari raya. Kemudian
Hari raya juga dia panggil Aidil Fitri dengan makna kembali kepada fitrah. Kena tulislah. Sebab Tuan Syekh dia ringkas ya, dia tak mau cakap panjang. Ana letak dah di ruang kosong di kitab tu, ditulis catatan. Ini untuk pelajar-pelajar mencatat apa yang dia belajar. Kalau kita belajar ni kita kena catat supaya ada maklumat tambahan yang perlu kita pelajari insya-Allah. Maka kita kata Eid dengan makna kembali. Ada ya'udu idan dengan makna kembali. Kembali kepada mana? Kembali kepada fitrah setelah kita melalui proses sebulan kita berpuasa dengan ibadahnya, dengan istighfarnya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya, maka cukup sebulan kita telah kembali kepada fitrah, maknanya kita kembali ke landasan yang suci daripada dosa biiznillahi azza wa jalla. Oh, itu hari raya fitrah. Kalau hari raya adha macam mana pula? Raya haji. Kembali pada apa? Hari raya haji ni biasanya dia mari setelah orang wukuf di Arafah. Kita berwukuf di Arafah bermakna kita telah melakukan suatu ibadat yang besar. Allah Ta'ala limpahkan kurniaannya, anugerahnya kepada orang-orang yang berwukuf, iaitulah dengan keampunan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Itu orang haji. Kami tak pergi haji ni macam mana? Tak pergi haji pun kita dah berpuasa pada hari Arafah dengan ibadat-ibadat kita yang lain daripada awal 10 Zulhijjah, daripada awal Zulhijjah sehingga 9 hari yang ke-10 barulah nama dia hari Aidil Adha, mana hari raya kita kembali kepada mengorbankan harta benda kita, khususnya sembelih hayawan untuk mendapat keampunan keredaan Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil. Kemudian hari raya juga yang ketiga makna hari kesukaan. Fabizalika Allah Ta'ala sebut, fabizalika falyafrahu, kamu hendaklah bergembira sebab kita dah selesai daripada ibadat-ibadat yang besar. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita apakah di antara sunat yang kita kena belajar? Di antara perkara sunat ataupun sunnah, dua-dua ya. Dia satu sunat, satu lagi dia panggil sunnah. Yang kita kena belajar pada hari raya ni, iaitulah solat sunat Idil Adha. Solat sunat Idil Adha, sebab solat itulah yang menjadi agenda besar. Tujuan kita berhari raya, kita nak berkumpul, solat beramai-ramai, bertemu dengan para jemaah, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita kata alhamdulillah. Baik. Solat hari raya fitrah dan hari raya haji ataupun al-adha adalah sunat muakkad. Para pelajar tulis kata-kata sunat muakkad, mana sunat yang sangat dituntut. Apa makna sunat muakkad? Mana sunat yang sangat dituntut kita melakukannya. Itu makna sunnatun muakkadatun, sunat yang dituntut supaya kita lakukannya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu. Ada ulama tafsir kata solat apa? Solat raya. Wanhar, dan sembelih korban sebagai tanda syukur. Artinya sembelih korban waktu dia selepas solat hari raya. Waktu selepas dia lepas solat hari raya baru boleh sembelih. Jangan sembelih dulu. Kalau kita solat dulu kemudian baru kita sembelih, jadi lambat. Tak, leceh. Kita sembelih baru kita mandi pergi raya. Tak. Siapa dia sembelih belum solat raya, maka daging dia itu dipanggil daging makan, bukan daging korban. Belum cukup masa. Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla.
Nabi sallallahu keluar pada hari raya fitrah dan hari raya korban menuju ke tempat musalla. Musalla ni tempat dia solat raya. Sebab di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak solat hari raya di masjid. Dia solat di padang. Mana padang dia? Kalau tuan-tuan pergi Madinah sekarang, pernah tak travel ke guide kita bawa pergi masjid musalla dipanggil? Masjid Ghamamah. Itu musalla Nabi. Sebab dia padang itu, padang panjang tempat Nabi kita buat latihan kuda perang. Jadi kosong itu. Maka tempat Nabi solat ditanda dengan masjid Ghamamah sekarang itu tempat Nabi solat. Kemudian mari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar undur ke belakang sikit. Dia kata ni tempat Nabi tak layak, dia undur ke belakang. Mari Umar undur lagi belakang. Mari zaman Sayyidina Osman, Sayyidina Ali jadi imam, duduk tepi tu pula. Kalau tuan-tuan pergi sekarang dekat Masjid Ghamamah tu ada tiga masjid. Ghamamah ataupun disebut dengan nama Masjid Musalla, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali. Semua tu tempat mereka letak mimbar untuk solat raya. Solat raya. Itu cerita dia nya. Kadang-kadang kita pergi ambil gambar je tak tahu cerita. Rugi. Jadi kalau orang nak pergi Mekah Madinah, ana syorkanlah supaya bawa buku kita tu, nama dia Mekah Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah, Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Dua buku ni kena ada, sebab setiap tempat yang kita pergi, insya-Allah kita akan jumpa cerita-cerita apa yang berlaku di tempat itu. Itu yang menariknya. Kalau ada guide cakap pelik pun, kita kata, "Hey, awak ambil mana cerita pelik?" Macam cerita Masjid Kucing. Pernah dengar satu masa dulu di Mekah ada Masjid Kucing? Pernah dengar? Tak dengar? Kat mana Masjid Kucing? Tak ada dah sekarang ni. Saya dengar ada seorang guide atas bas, dia cerita ke jemaah haji. Dia kata, ibu-ibu, bapa-bapa, Masjid Kucing ni Masjid Abu Hurairah. Kita kata mengarut molek dia ni. Tak ada kena-mena Abu Hurairahnya. Itu jadi kita kena baca supaya kita ada fakta. Jadi kata orang, biar berfakta, jangan berauta. Lain dua tu dah. Fakta dengan auta tak sama. Jadi kita kena hati-hati dengan cerita-cerita yang diambil. Jadi Nabi kita pergi ke musalla, tempat solat raya. Kerana itulah sebahagian masyarakat kita ini, kalau dia tengok udara elok, cuaca baik, mereka solat di padang. Di padang. Solat di masjid pun tak salah. Jangan kata, oh tak sunnah ni. La. Masjid Nabi kecil. Kecil je. Tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa 7 batang tiang daripada mimbar. 1, 2, tiang yang ke-7 dia ada tulis haddu masjid Rasulillah, sempadan masjid Nabi. Setakat tu ya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibesarkan oleh Sayyidina Osman, Sayyidina Umar, dibesarkan oleh Sayyidina Osman. Mari pula Raja Abdul Aziz, Raja Osmaniyah besarkan lagi. Raja Abdul Aziz besar. Mari anak anda King Fahad lagi besar. Masjid yang ada sekarang itu zaman Raja Fahad. Raja Abdullah dia cuba nak besarkan sebelah kubur Baqi', terbengkalai sampai hari ini, tak tahu bila boleh siap. Wallahu alam. Yang pentingnya kita boleh bayangkan masjid Nabi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda rasa separuh ni ya. Separuh daripada bangunan ni. Bedawan kita ni. Jadi macam mana nak Nabi suruh semua bawa semua, yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, kanak-kanak, hatta wanita haid sunat dibawa sekali pergi ke mana? Pergi ke tempat solat air raya. Jadi sebab apa? Sebab dia nak suruh ramai orang berkumpul di situ. Itu di antara hikmah kenapa solat raya tu disolat di musalla, di padang, tidak di masjid. Jadi kalau kita ini boleh kumpul di padang, silakan. Kalau tak boleh kumpul, jangan tak buat pula, kata tak boleh sebab tak sunnah buat di masjid, kita kata la. Baiklah. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salah. Solat air raya tak sama dengan Jumaat. Jumaat khutbah dulu baru solat. Air raya solat dulu, thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas. Mula-mula Nabi kita solat, kemudian Nabi kita berpaling ke arah makmum,
memberi salam, lalu baginda berdiri menghadap manusia. Mana bau khutbah. Wan nasu julusun ala sufufihim. Sahabat-sahabat duduk di atas sah mereka, tak bergerak, tak beranjak di situ. Faya'zuhum wa yusihim wa ya'muruhum. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, berwasiat, mengarah itu dan ini supaya apa? Supaya nasihat itu disampaikan, nasihat disampaikan. Kita kata itu pentingnya solat sunat hari raya. Naam. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Kedua-dua solat ini adalah sunat. Berdasarkan sebuah hadis peristiwa seorang badui yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ini mai tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rukun. Maka Nabi kata solat 5 waktu. Dia bertanya je, hal alaya ghairaha? Ada lagi hak lain? Nabi kata la, tak ada lagi yang wajib illa an tatawwa, kecuali kamu buat sunat. Jadi solat sunat banyak dengan duhanya, dengan witirnya, dengan tahajudnya, dengan qabliyah ba'diyahnya, dengan solat-solat yang dianjurkan. Tapi yang wajib 5 saja. Ini dalil sunat. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua sembahyang hari raya ini adalah sunat muakkad. Dia sunat ada 2. Para pelajar tulis, solat sunat kita ni ada 2. Satu dia panggil solat sunat muakkadah, sunnatun muakkadatun. Satu lagi sunnatun ghair muakkad, sunat tapi tidak muakkad. Sunat tapi tidak muakkad artinya, maknanya buat boleh pahala, tapi Nabi kita tidak berterusan. Itu muakkad tu dia jaga. Mana 9 tahun Nabi duduk Madinah, solat sunat, solat hari raya tak tinggal-tinggal. 10 tahun Nabi di Madinah, kecuali raya haji yang tahun yang terakhir Nabi kita tak solat, sebab dia mengerjakan haji ketika Aidil Adha. Baik, waktu menunaikan solat sunat hari raya, dia tak bagi tahu sini, tulis tambah sikit. Solat sunat hari raya ni boleh dilakukan seorang diri ataupun berjamaah. Boleh dilakukan seorang diri atau berjamaah. Dia tidak syarat. Masalah kita ini bukan soal syarat, soal yang pandai kena buat seorang diri. Itu je. Solat seorang diri, contohnya kita tak larat nak pergi masjid, nak pergi musalla tak larat. Jadi kita solat di rumah. Boleh. Hari ni kebetulan hujan kuat, hujan lebat, nak pergi musalla tak boleh, solat je kat rumah. Tapi yang afdal, yang terbaik, yang dianjurkan solat di mana? Solat di musalla bersama dengan jamaatul muslimin. Jangan buat seorang-seorang. Kalau tak boleh pergi, buat seorang. Kita terkurung di rumah contohnya, macam musim Covid dulu. Musim Covid dulu masing-masing kat rumah lah. Ramai dah jadi imam masa tu. Ramai jadi imam, jadi khatib masa tu. Tak jumpa cari tongkat, dia bawa penyakut lansir pun angkat juga turun. Sebab nak pegang juga tongkat jadi khutbah. Macam-macam peristiwa. Lepas tu dia post di Facebook pula, bising. Orang ni bawa tongkat kain lansir lah, orang ni batal penyapu, macam-macam cerita. Kita kata bukan syarat apa pegang tongkat tu. Kalau tak pegang pun, tapi dah orang panggil nak tunjuk sejarah lah, sejarah. Baik. Waktu menunaikan solat sunat hari raya adalah ketika matahari naik. Maknanya setelah berlalunya waktu syuruk, dan boleh, yang pentingnya waktu boleh solat duha, maka itulah. Sunat ditakhirkan, dilewatkan sehingga matahari naik sekadar 7 hasta pada pandangan mata. Lebih kurang 1,5 jam lebih lah. Maknanya kalau syuruk pukul 7.30, waktu duha 7.30, kita tambah setengah jam lagi. Ini mengikut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan didirikan sebanyak 2 rakaat. Solat sunat raya ni rajin setara mana pun 2 rakaat je boleh, tak boleh lebih dari itu. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal 'id raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha.
Sesungguhnya Nabi SAW sembahyang pada hari raya 2 rakaat. Sunat raya 2 rakaat. Tiada solat lain sebelum ataupun selepasnya. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Jadi akan timbul soalan. Nabi solat di mana tadi? Di padang. Oleh kerana padang tak ada tahiyatul masjid. Ke ada? Di padang tahiyatul masjid ada. Sebab tu Nabi la qablaha wala ba'daha. Dia tak solat dah, dia solat raya je. Tapi uruf ataupun suasana masyarakat kita hari ni, kita solat hari raya di mana? Di masjid. Jangan pula bila orang masuk masjid tahiyatul masjid tak? La ba'daha wala qablaha. Dia baca hadis tadi dah. Nabi tak solat belum raya, betul. Tapi dia solat di musalla. Dia solat di mana? Di musalla. Di musalla tak ada tahiyatul masjid. Kita yang solat di masjid ni kena tahiyatul masjid lah. Itu. Baik, itu penjelasan hadis lah. Kadang-kadang jemaah ni kalau kita tak jelas awal-awal, dia akan tanya kemudian. Kalau tak sempat tanya, dia keliru sampai ke sudah. Jadi ada orang solat, kita mengatakan tengok suasana di mana kita sekarang. Jadi kalau kita di masjid, tahiyatul masjid dulu. Baik. Yang lebih sempurna bagi sembahyang raya adalah dengan mengangkat takbir dengan kedua-dua tangan pada rakaat yang pertama. Jadi kita kena macam sunat lain jugalah. Sunat-sunat yang kita belajar dalam sunat solat dulu, dia panggil sunat hai'ah. Sunat apa? Sunat hai'ah. Apa nama sunat hai'ah? Sunat pergerakan. Kita ni dalam solat kita terbagi kepada 3 tanda ni tuan-tuan. Pecahan solat 3. Yang pertama rukun, fardu, tak buat tak sah. Ini pecahan dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua dia panggil sunat ab'ad. Sunat apa? Sunat ab'ad, maknanya sunat amalan besar solat, tetapi kalau tertinggal boleh ditampalkan dengan sujud sahwi, tidak batal solat. Tampal sujud sahwi dan solat dia tidak batal. Kita kata alhamdulillah. Yang ketiga dia panggil sunat hai'ah. Payah nak sebut. Kalau nak tulis ikut Rumi, kekok. Payah sikit. Sunat hai'ah, maknanya sunat pergerakan. Jadi dalam solat sunat hari raya, sunat hai'ah masih berlaku. Maknanya kita kena angkat tangan juga. Allahu Akbar. Angkat tangan. Kedua-dua tangan pada rakaat yang pertama. Kemudian diikuti dengan doa iftitah. Dan 7 kali takbir. 7 kali takbir. Kena ingatlah. 7 kali takbir. Bagi rakaat yang kedua, sebelum kita mula baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, baca Fatihah, takbir lagi. Diangkatnya tangan sebanyak 5 kali. 5 kali pula. Dia dalam takbir raya, solat raya ada rakaat yang pertama 7 takbir. Yang rakaat yang kedua 5 takbir. Itu. Ini berdasarkan hadis daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya Shu'aib, daripada datuknya Abdullah bin Amru berkata. Tengok, anak, cucu, ayah, tok, 3 orang meriwayat hadis. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, at-takbir fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Rasulullah bersabda, bermula takbir solat raya fitrah 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua, kemudian diikuti dengan bacaan pada kedua-dua rakaat. Mana kita takbir dulu baru kita baca. Baiklah. Hadis ini riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud. Innahu sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini fil ula sab'an qabla al-qiraati wa fi tsaniyati khamsan qabla al-qiraah. Sama ya.
Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca ni takbir 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat yang kedua, dan dia baca sebelum bacaan Fatihah. Jelaslah kepada kita kan, hadis dalam Tirmizi. Allahu akbar. Disunatkan, ni ada sunat. Disunatkan membaca di antara setiap takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata di ulama, tengok kita yang tasbih tadi daripada Ibnu Mas'ud, ini adalah hadis mauquf daripada kata-kata Ibnu Mas'ud. Para pelajar tanda sikit, apa makna hadis mauquf? Siapa dia boleh jawab apakah makna hadis mauquf? Banyak kali dah kita ngaji hadis ni kan. Hadis mauquf tu apa? Ya? Mana ngaji hadis tu? Tulis ini. Hadis tu kategori hadis. Yang pertama marfu' dipanggil. Yang pertama nama dia marfu', mana hadis yang diangkat kepada Nabi. Qala sallallahu, sabda Nabi sallallahu, itu dipanggil hadis marfu'. Yang kedua hadis mauquf. Ni tengok dia kitab tu. Dia panggil hadis mauquf, maknanya daripada kata-kata sahabat. Berkata Ibnu Mas'ud, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Hurairah. Itu dia panggil hadis apa? Mauquf. Maknanya hadis ni terhenti kepada sahabat, dia tidak diangkat kepada Nabi. Itu beza di antara mauquf dengan marfu'. Beza antara mauquf dengan marfu'. Kena ingatlah tu. Satu lagi hadis maqtu'. Maqtu' ni tak sampai, putus tengah jalan. Itu hadis tidak sahih lah. Ini hadis maqtu'. Ada lagi banyak lagi hadis maqtu', hadis mursal. Kita belajar lain kali pula. Yang ni saya nak terangkan kategori hadis yang biasanya marfu', mauquf. Jadi kata-kata tasbih ini datang daripada Ibnu Mas'ud, radhiyallahu anhu. Jadi dia tidak diangkat ke Nabi, tidak diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehlah kita buat, sebab dia kata-kata sahabat yang diterima oleh sahabat yang lain. Kata-kata sahabat ni kalau sahabat lain condemn, tak jadi hujah. Tapi kalau setuju lain, tak apa. Pada rakaat yang pertama selepas baca Fatihah, disunatkan untuk baca surah Qaf. Siapa dia ingat baca. Manakala bagi rakaat yang kedua disunatkan baca surah Al-Qamar. Imam-imam kita sekarang sudah hafiz Quran ramai, dia boleh baca. Ataupun pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah kita baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini lebih ingat sikit kan, sebab kita malam-malam kita tahajud, kita witir, kita baca Sabbihis. Alhamdulillah. Dan pada rakaat yang kedua membaca Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah dengan bacaan yang kuat, makna bacaan nyaring, jahar. Walaupun dia tengah hari, solat hari raya ni tengah hari, tak ada orang raya malam. Raya malam pergi makan sate, tak? Bukan solat. Maka dia sunatkan jahar, sunat suara lantang. Imam kena baca kuat. Berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Waqid Al-Laythi, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf waqtarabat. Waqtarabat. Tengok ni, tengok nota nombor 6 di bawah tu. Daripada Ubaidillah bin Abdullah menceritakan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, apakah surah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunat hari raya, kurban dan raya fitrah? Abu Waqid menjawab, baginda sallallahu alaihi membaca salat dalam salat kedua-dua raya itu Qaf wal Quranil Majid
dan surah iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kena buatlah sekali. Imam gila lah imam. Raya puasa kita baca ni, raya haji baca pula sabbihisma rabbikal a'la, ada pelbagai kan dia. Hadirin dalam muslim. Baik. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la rakaat yang pertama, dan hal ataka hadisul ghasyiyah ketika pada rakaat yang kedua, ketika solat hari raya dan solat Jumaat. Jadi solat raya dengan solat Jumaat dibaca surah ini. Kenapa? Sebab dua-duanya tempat perhimpunan orang. Hari raya lebih besar sebab dihadiri oleh wanita, dibawa kanak-kanak. Maka hari Jumaat hanya laki-laki yang hadir. Kalau wanita hadir, sah solat Jumaat. Ingat dah teka-teki kita pada bulan lepas, ingat lagi? Nawa walam yusalli, salla walam yanwi. Ada orang solat dia tak niat, ada orang niat dia tak solat. Ingat lagi? Ingat. Nak tanya ni kali ingat. Solat dia tak niat, niat tak solat. Siapa dia? Siapa? Kena refer balik ke video bulan lepas. Tajuk dia, orang solat dia tak niat, dia niat tak solat. Siapa boleh jawab ni kira bisa, hebat lah tu. Baik. Itu di antara yang ni tak wajib tapi sah. Macam orang buat wanita, dia tak wajib solat Jumaat. Kalau dia pergi Jumaat, sah ke tak sah? Sah. Tak perlu lagi solat Zuhur. Jangan keliru. Ni ada setengah jemaah ni pergi sampai Mekah, dia kata dia pergi semaya Jumaat tadi. Dia kena solat Zuhur pula ke? Kata tak dah. Solat Zuhur apa, kita dah solat Jumaat dah tadi. Sekali je. Baiklah. Sekarang kita berpindah ke sunat-sunat hari raya. Apakah perkara sunat pada hari raya ni? Apakah perkara sunat yang kita kena buat? Para jemaah tengok dalam grup masing-masing. Kita sudah ada sudah dibagikan PDF. PDF sudah bagi. Dapat dah PDF tu? Dapat. Kalau tak dapat minta dengan kawan-kawan yang dapat. Dia itu mari kita pergi kepada perkara sunat. Sunat ketika apa? Ketika solat sunat hari raya. Baik, yang pertama, tengok kitab. Yang pertama, sunat mandi. Kita nak pergi sembahyang raya kena mandi dulu. Mandi sebelum menunaikan solat hari raya, kerana ada tertinggal tadi. Naik pula ke atas. Itu baru bacaan. Kemudian dua khutbah. Muka surat 240 lagi tu tertinggal tadi. Sebab semangat nak raya ni tinggal baca kita. Iaitulah dua khutbah sunat dilakukan selepas solat hari raya berbanding solat Jumaat yang dibaca khutbah sebelum solat. Yang beza dianya, hari raya khutbah lepas solat, Jumaat khutbah sebelum solat. Apa sebab? Kita ni kadang-kadang duk cari sebab kenapa berbeza. Kenapa yang ni awal, yang ni akhir? Siapa dia boleh jawab? Baru ni rasa ada soalan ni. Dah ada soalan ni. Ingat ke tak ingat? Ingat ustaz tapi lupa. Dia tak ngaku tak ingat. Itu bahasa orang cerdik. Ingat tapi lupa. Mana tak ingat jugalah. Oleh kerana solat sunat hari raya ni sunat. Andai terlepas, dia boleh solat seorang.
Jumaat wajib. Kalau terlepas tak boleh solat Jumaat dah, dia kena solat Zuhur. Itu perbezaan. Maka kita beri peluang supaya orang datang ke masjid. Kita khutbah dulu 15 minit, 20 minit, setengah jam mungkin, setengah imam itu panjang. Jadi ada masa lagi orang datang, ada masa lagi orang mari. Jadi sempatlah dia join solat Jumaat setelah khutbah disampaikan. Itu dah salah satu daripada sebab lah. Sebab yang paling utama sekali tak perlu dikomen, kerana itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cak jawab tu tak payah fikir. Kalau jawab sebab Nabi buat macam tu, kita kena fikir ke tak payah fikir? Tak payah fikirlah sebab Nabi buat. Tapi kita sebagai seorang manusia yang ada akal, tentulah tuan-tuan dan puan-puan duk fikir apa hikmah. Betul tak? Ada hikmah tu menarik. Diriwayat oleh Imam Muslim, Bukhari Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar melakukan solat 2 hari raya sebelum berkhutbah. Lepas dia solat baru dia khutbah. Disunatkan juga kepada para imam untuk mengajar makmum tentang hukum-hukum fiqh ketika solat hari raya, hukum fitrah ketika khutbah hari raya fitrah. Kita tengok isu lah. Oleh kerana hari ni hari raya haji raya fitrah, maka kita cakap tentang fitrah, adab-adab hari raya, adab ziarah. Ini kita kena sebut. Dan hukum-hukum korban ketika khutbah hari raya korban. Hari raya korban cakap lepas pada solat ni tuan-tuan, kita nak sembelih korban, ni syarat dia. Kalau kambing berapa umur, lembu berapa umur, bagaimana SOP sembelihan, bagi tahu. Ini semata-mata ittiba, mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tamaklah kita sekarang kita berpindah kepada sunat-sunat adab-adab hari raya. Yang pertama, sunat mandi. Sebelum menunaikan solat hari raya, kerana dikiaskan dengan solat Jumaat. Jadi solat Jumaat ni Nabi kita selalu mandi, maka raya kita kena mandi juga. Sebab semua dua-dua tu perhimpunan orang ramai. Tepat waktu kita berhimpun ramai-ramai. Yang kedua, disunatkan juga untuk menggunakan jalan yang berbeza. Jalan yang berbeza iaitulah ketika menuju ke tempat solat hari raya menggunakan jalan yang lain dan ketika pulang menggunakan jalan yang lain. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Eid khalafat tariq. Apabila hari raya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan yang berbeza. Dia pergi ke tempat solat jalan lain dan balik jalan lain. Sebab apa? Sebab apa tu? Sebab kita nak jumpa dengan orang. Kita nak jumpa dengan orang, kena jumpa lah, sambil-sambil berjalan tu jumpa, tegur. Jadi kalau lah kita di taman perumahan, jangan naik kenderaan, nak pergi solat raya, jalan kaki. Kita pergi lorong ni, balik lorong sana. Sambil-sambil berjalan tu, tegur jiran-jiran tu, Assalamualaikum, selamat hari raya. Kalau yang baik-baik tu masuk dulu, kuih banyak. Itu sunnah. Tapi kalau kita pergi kereta balik jalan sama pun, mana nak tambah kereta zaman kita ini semuanya cermin gelap. Ada faedah awak tukar jalan? Ada faedah? Tak nampak siapa. Aduh. Yang tak tahannya dia tegur kita tu. Kita jalan kaki, dia naik kereta cermin gelap, dia bagi horn. Sakit telinga kita, tak ada bagi horn lah. Kalau nak tegur orang turunkan tingkap, Assalamualaikum, baru betul. Ni bagi horn, kita pun tak tahu siapa. Kita pun tengok siapa dia ni. Tak tahu siapa. Gelap, nampak apa? Nampak bayang-bayang manusia dalam kereta. Jumpa lain kali pula, oh ustaz ni tak senyum lah kita. Senyum apa? Aku tak nampak. Ini kena adab tu. Adab orang kereta cermin gelap, mazhab cermin gelap ni kena turunkan tingkap, baru boleh tegur orang. Kalau tidak, tak jadi. Ni kata-katanya DPJ nak saman pula hak cermin gelap ni. Lepas ni sesalah masalah ni. Dulu bagi dah, sekarang ni tak bagi pula, dia mazhab berubah-ubah.
Mari kita gaya cara kecil gelap. Yang ketiga, sunat untuk sarapan sebelum solat hari raya fitrah. Kita nak bezakan hari ni hari tak puasa dengan semalam kita puasa. Semalam kita puasa tak dimakan, kita sahur. Maka pagi ni tak ada sahur, kita makan pagi, sarapan pagi. Sebelum solat hari raya sunat imsak. Imsak tu tidak makan sebelum solat hari raya bagi raya korban. Sebab hari raya korban kita makan dah semalam, ataupun semalam kita puasa juga, puasa Arafah kan. Tapi tak adalah, bukanlah sebulan puasa macam tu. Maka eloknya solat hari raya haji kita makan lepas solat hari raya korban, raya puasa kita sarapan dulu sebelum pergi solat raya. Nak beza di antara hari puasa dengan hari tak puasa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi daripada Buraidah, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya fitrah sebelum makan terlebih dahulu. Mana keluar ke musalla. Manakala baginda tidak makan pada raya kurban sehingga selesai solat. Ni kita ingatlah, makan dulu baru pergi untuk raya puasa. Solat dulu baru makan untuk raya haji. Habis dia kata, maaf ustaz, saya ni gastrik. Ramai kan mazhab kita ni, mazhab gastrik, tak boleh makan lewat, betul tak? Makanlah dulu, tak salah nak makan dulu, tapi orang panggil sekadar lah. Berbeza dengan dua hari raya, biar ada perbezaan hari raya puasa dengan raya haji. Yang keempat, sunat bertakbir pada malam hari raya sehingga imam mengangkat takbiratul ihram ketika hari raya, raya puasa. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Jadi kita nak bersyukur, kita tanda kita syukur, kita bertakbir. Takbir itu tanda syukur. Al-Baqarah 185. Ini untuk hari raya haji, raya puasa ada perbezaan sikit. Tengok yang kelima. Perkara yang kelima, sunat bertakbir mengiringi setiap solat bermula waktu subuh 9 Zulhijjah sehingga asar 13 Zulhijjah pada hari raya haji, raya korban. Tulis perbezaan tu kena ingat. Perbezaan kena ingat. Hari raya fitrah, bila kita boleh takbir? Pada malam hari raya. Majlis raja-raja, dia panggil apa ni, pemegang mohor raja-raja, istihar. Oleh kerana anak bulan sudah kelihatan, maka besok hari raya kita pun takbir lalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun kita sudah puasa 30 hari, besok hari yang ke 31, ada 31 Ramadan. Kalau tak ada, maghrib je takbir lalu lah. Sebab main confirm dah besok raya, tak ada 31 hari. Dia kata majlis tak istihar lagi, raja-raja istihar dah semalam-semalam. Dia tak istihar hari-hari, dia kerja lain pula tu. Untuk raya haji, tengok di bawah sana, muka surat 5242 tu. Untuk hari raya haji, sunat kita bertakbir selepas subuh hari Arafah. Ada ke di surau kita, masjid kita, pada subuh hari Arafah dah takbir? Ada ke tak ada? Tak pergi masjid kau senyap ni.
Baru nak cek raya haji tahun ni dah. Tahun lepas dah miss dah. Tak ingat apa. Takbir ke tak takbir pun tak ingat. Jadi kita kata sabar. Jadi untuk raya tahun ni kita tengok. Kalau imam tak buat, tegur. Ustaz, sunatnya untuk raya haji kita bertakbir, dia panggil takbir muqayyad. Dia takbir dua, satu takbir mursal, satu lagi takbir muqayyad. Takbir mursal, takbir mutlak ini kita boleh buat daripada awal Zulhijjah lagi. Takbir tak syarat lepas solat, bila-bila masa. Duduk berjalan di pasar, di atas kereta, atas LRT, mana saja takbir. Tetapi takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu salat, bermula selepas salat subuh hari Arafah dan berakhir bila? Berakhir pada 3 asar hari 13. Mana tamaklah waktu sembelih korban, tamaknya lepas pada asar tu. Itu beza. Raya puasa pendek ya. Daripada malam tu sampai ke imam keluar nak khutbah esok, nak solat raya, tamat. Jadi kita kena perbanyak lah. Cuma anak duk perhati sekarang ni orang tak bertakbir dah. Kebanyakannya rakaman takbir. Betul tak? Yang dia duk takbir dalam TV malam raya tu rakaman takbir entah bila lah kita. Awal Ramadan takbir dah. Kita kata takbir yang belum masuk waktu tu. Jangan marah pula orang TV. Itu dia panggil takbir TV. Yang besarnya kita sendiri tu kena bertakbir. Jangan suruh TV. Tapi elok juga TV bertakbir daripada duduk cerita karut dalam malam raya tu dah. Alhamdulillah. Tamaklah kita perbincangan tentang ada air raya. Jadi sekarang ni saya nak sambung dalam risalah yang kita ada. Tengok, dibenarkan buka handphone. Sebab kita tak ada risalah, kita habis. Tengok handphone dalam grup masing-masing. Yang tak ada grup tu minta kawan sebelah tengok. Yang pertama sama ya. Mandi sebelum keluar menunaikan solat air raya. Bilakah waktu mandi? Jawabnya bila kita nak pergi solat raya. Contohnya orang ni dia pergi solat subuh tak balik dah. Terus tunggu solat raya. Kita boleh mandi sebelum subuh. Eloknya kita mandi sebelum pergi. Tapi saya tak balik dah. Lepas solat subuh ni sarapan pun di masjid. Masjid dah sediakan buah kurma untuk sarapan pagi. Kita sedia buah kurma macam kita nak buka puasa jugalah. Jadi itu di antara sunnah. Makan kurma, minum air, tunggu raya. Jadi kita boleh mandi sebelum subuh. Berbeza dengan Jumaat. Solat mandi sunat Jumaat tak boleh belum subuh. Dia kena mandi selepas subuh sebelum kita pergi solat Jumaat. Bagi orang yang negeri dia bekerja pada hari Jumaat, dia mandi selalulah. Nak pergi kerja tu niat mandi dah. Pekerja-pekerja yang bertaraf sejuk ni. Tahu yang taraf sejuk? Yang duduk di pejabat dalam aircon ni. Pekerja-pekerja jalan raya ni tak boleh. Aku mandi dah belum subuh, selepas subuh ni. Mandi apa kau berpeluh pakai daripada rambut sampai kaki tu busuk. Ini kita nak kena mandi sebelum solat. Yang kedua, tengok dalam risalah. Yang kedua, makan sebelum keluar untuk hari raya fitrah dan makan setelah solat bagi hari raya korban. Yang ketiga, tengok ni. Yang ketiga, bertakbir pada raya, kita dah bahas tadi. Yang keempat, lafaz takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang meleleh air mata dah. Ingat ke raya? Jangan. Itu lafaz takbir. Yang kelima, ni tak ada lagi tak. Ucapan tahniah pada hari raya. Kita kena ucap tahniah pada hari raya. Di antara ucapan tahniah, selamat hari raya. Betul? Selamat hari raya? Tak. Selamat hari raya tu tajuk. Tulis, selamat hari raya hanya tajuk. Ucapan dianya doa. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allah Ta'ala lah terima kebaikan amalan kita. Itu dia panggil doa.
ataupun kita kata Idun Mubarak, perayaan kita ni diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun kita doa macam Arab doa, kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun kita semua dapat dalam nikmat, dalam kebaikan. Itu semua doa-doa. Adapun selamat raya itu tajuk. Kita masyarakat Melayu ni banyak tajuk tak ada isi. Tahniah, orang dapat pangkat ke dapat apa, tahniah. Tahniah tu baru tajuk, mana tahniahnya? Jadi kita kena betulkan dia punya channel. Kata orang membetulkannya biasa, membiasakannya betul. Gitu kah? Ni bahasa netizen sikit kita guna. Jadi kena belajar ilmu-ilmu yang tadi tu. Susah. Yang keenam, berpakaian baru dan cantik. Kalau ada yang baru, kalau tak ada yang baru, yang bersih, yang cantik, yang elok, yang comel. Itu ada untuk SOP wanita, berpakaian cantik tapi tidak berhias. Contohnya pakaian wanita ni berhias, maka dia kena ada baju kat luar, baju hitam dia pakai. Ya, berhias boleh untuk sama-sama muslimat, dibenarkan. Depan-depan orang laki-laki yang bukan mahram tidak berhias. Sama juga dengan wangian. Yang ketujuh, keluar ke tempat solat melalui jalan lain dan balik daripada jalan lain. Saya kata ini bagi orang yang jalan kaki ataupun naik motor. Bagi orang yang cermin gelap, masuklah jalan mana pun sama ya. Sebab orang tak kenal dia pun tak kenal orang. Gurau tu jangan marah, semua cermin gelap lah kau kata. Yang ke-8, melakukan solat sunat hari raya. Jadi hari raya ni hari kita solat sunat, jangan lupa solat sunat. Adapun cara-cara kaifiat solat sunat hari raya telah kita huraikan tadi dengan bacaan-bacaannya. Yang ke-9, keluar dengan berjalan kaki ke tempat solat raya. Ini sunnahnya kita keluar apa? Keluar jalan kaki supaya kita boleh ziarah orang, boleh bersalam dengan orang. Yang ke-9, yang ke-10, wanita yang uzur juga keluar menyaksikan solat raya, termasuklah wanita haid. Buat apa wanita haid pergi? Dia tak ada solat. Kita kata raya ni bukan solat saja. Raya ada khutbah, ada nasihat. Raya ada perjumpaan. Raya ada keramaian. Mana kita nak tayangkan kepada dunia, ini umat Islam di kampung saya ni ada lebih kurang 10,000 orang, 3,000 orang ahli qaryah. Sekarang ni payah kita. Ana pergi banyak dah tamat ke surau-surau di perumahan-perumahan yang besar-besar. Bila kita pergi, kita tanya dia, penduduk ni berapa? Oh, dia kata 3,000 orang, 5,000 orang, 800 pintu ada. Kita pun tunggulah kat surau. Kalau 800 pintu, kalau ayah dia datang, mak tak datang, anak tak datang, sekurang-kurangnya 800 orang kita ceramah malam tu. Tak? Ini tidak, 80 orang pun tak lepas. Kita kata hilang masyarakat hari ini, entah di mana menghilangnya. Wallahu a'lam. Itulah dunia di alam maya. Boleh jadi dia kata tak apa ustaz, dia tak datang pun, dia dengar aku alam maya live kan. Kita kata live alam maya, solat alam maya juga kah? Takut dia dengar aku imam solat di surau bawah, dia duduk bangun di atas solat kat situ juga. Boleh jadi? Kata boleh jadi. Maybe, kemungkinan. Itu kita kata sukar hari ni. Zaman alam maya ni payah, semua jadi alam maya belaka. Jadi wanita yang uzur dibawa sama untuk menyaksikan majlis hari raya. Yang ke-11, zakat fitrah. Kena bayar zakat fitrah, diperingatkanlah kepada zakat fitrah. Kemudian kesalahan dilakukan pada hari raya, di antaranya pergaulan atau ikhtilat itu percampuran laki-laki perempuan yang sangat bebas, tak ada batasan dah kita. Maksiat, tabarruj itu berhias-hias wanita, mendedahkan aurat dan lain-lain. Ramai di kalangan kita mengambil mudah dengan hari raya. Mereka menganggap hari raya adalah hari free, iaitu hari yang terlepas dari ikatan agama asing, kita asing. Ia menjadi lesen untuk bebas bercampur gaul, bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpakaian dan berhias sebebasnya bagi perempuan. Manakala rumah-rumah pula dipenuhi dengan hiburan, muzik, filem yang melalaikan, seolah-olah bebas gembira menyambut kepulangan syaitan. Na'udzubillah.
Syaitan kena ikat sebulan, tiba-tiba dia bebaskan dengan kita pada hari raya. Allahu Akbar. Marilah kita sama-sama doa. Tengok doa yang kita ajar, tulis tengok kat bawah tu. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bi khair. Kalau boleh hafal ni cantik. Jumpanya kawan-kawan, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal ataupun wa kullu amin wa antum bi khair. Ini doa-doa yang elok kita baca pada hari raya. Jadi insya-Allah hari raya ni kita doakanlah mudah-mudahan kita semua selamat biiznillahi azza wa jalla. Tamatlah kita bab yang pertama siri kita ini, iaitu bab solat hari raya. Insya-Allah kita akan sambung apa pula? Kita akan sambung dalam bab yang seterusnya, bab salatil janazah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.